Assalamualaikum, salam hormat. Saya Dina Shah Salim. Ini adalah Ruang Bicara. Saudara, setakat Oktober 2023 menyaksikan bahawa nilai pasaran bagi industri halal Malaysia mencecah angka sehingga 44.17 bilion ringgit. Angka ini menyaksikan potensi besar yang dipacu oleh industri halal bagi memacu ekonomi negara sekaligus juga menggerakkan lagi kitaran semasa dalam industri tempatan. Dan dalam masa sama juga dengan angka yang besar ini dan permintaan global yang terus meningkat dan berkembang dengan positif, negara tidak hanya berdiam diri mengambil pendirian untuk memacu apakah strategi-strategi holistik bagi memastikan Malaysia berada di landasan yang sepatutnya. Untuk itu, Pelan Indo Industri Halal HIMP 2030 telah pun dirangka bagi memacu supaya industri halal bergerak seiringan dengan keperluan dan permintaan global. Selain daripada itu juga bagi memastikan supaya penyertaan aktif perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. 3 teras utama dirangka bagi memastikan supaya hala tuju kita jelas dan berada di tempat sepatutnya, iaitu soal tingkat kerjasama ekspor dengan negara sasaran, mempromosikan lagi jenama halal Malaysia selain juga memperkukuh kerjasama strategik dengan syarikat multinasional. Tidak boleh tidak kita ketepikan tentang agensi yang memainkan peranan bagi memastikan industri halal berada di tempat sepatutnya, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM yang bergerak secara khusus untuk memastikan supaya kita memenuhi piawaian yang bermutu tinggi bagi meletakkan Malaysia sejajar dengan keperluan industri global. Hari ini saya bersama dengan seorang pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, iaitu yang berusia Tuan Muhammad Zamri Mohamed Syafiq. Terima kasih kerana bersama dengan Ruang Bicara. Topik yang saya kira menjadi fokus perbincangan sebenarnya dalam kalangan pemain industri kerana tahun lepas saja industri halal berkembang dengan cukup pesat dan maju. Baik, hari ini kita bercakap soal halal Malaysia di mata dunia. Barangkali anda mempunyai sebarang persoalan, saya buka ruang ini kepada anda untuk menyampaikan sebarang persoalan menerusi talian kami seperti yang dipaparkan di kaca televisyen anda. Kita nak bergerak dulu berkaitan tentang perbincangan ini soal melihat dalam konteks pematuhan dan juga regulasi amalan halal di Malaysia ini yang perlu untuk kita fahami dulu secara awal ini. Mungkin di awal ini Tuan boleh kongsikan kepada kita bagaimana sejarah dan juga evolusi regulasi halal di Malaysia ini yang telah pun membentuk amalan sedia ada hingga menjadikan industri ataupun piawaian yang kita bentuk ini merupakan salah satu rujukan utama yang digunakan di peringkat antarabangsa. Terima kasih Ashraf. Sebagai pengenalannya, kalau kita menyorot sejarah perjalanan persijilan halal Malaysia, sebenarnya dia mengambil masa yang amat panjang. Pada tahun 2024 ini genaplah umur selama 50 tahun. Persijilan halal Malaysia berada di persada tempatan dan antarabangsa. Betul. Kita bermula seawal tahun 70-an dengan program sijil. Kita bagi sijil halal, kan? Secara kecil-kecilan pada waktu itu, di peringkat domestik dah mula diperkenalkan, dan khusus kepada permis makanan, dan kemudian kita berkembang dan sehingga hari ini kita telah ada 9 skim dalam persijilan halal Malaysia, yang melibatkan 15 standard yang telah pun dibangunkan untuk memastikan urus tadbir persijilan halal Malaysia ini benar-benar teratur dan bersifat antarabangsa. Dan JAKIM itu sendiri pada hari ini juga telah pun diiktiraf dalam MSI ISO 17065 sebagai badan persijilan, dan ini melayakkan kita untuk menjadi satu badan persijilan untuk melaksanakan tugas-tugas persijilan halal di Malaysia dan di peringkat antarabangsa. Okey, ini yang merupakan salah satu prestasi yang saya rasa perlu dibanggakan, memandangkan dengan pengiktirafan diberikan kepada Malaysia sebagai rujukan antara rujukan utama di peringkat antarabangsa itu. Cuma dalam konteks lebih dekat lagi saya nak memahami, adakah sebenarnya kita mempunyai wujud perbezaan dalam konteks standard halal yang digunakan oleh Malaysia dan juga standard halal yang dipakai di antarabangsa, dan bagaimana dalam konteks ini juga Malaysia memastikan supaya wujud keselarasan amalan halal ini antara negara-negara yang mahu menggunakan persijilan halal ini? Dalam konteks global, sebenarnya ada 2 standard persijilan halal yang begitu terkenal dan dirujuklah. Tetapi daripada 2 ini, satu daripada Malaysia dan satu lagi daripada SMIC di bawah OIC, di mana asal usul kepada standard halal dunia ni adalah diambil daripada persijilan halal Malaysia. Itu yang menariknya. So we are pioneer dalam persijilan halal ni. Kita adalah peneroka, kita adalah pengasas. So bila mana kita dah berjaya bangunkan standard kita dan kemudian diangkat ke peringkat OIC ambil dan dibuat sedikit ubah suai untuk disesuaikan dengan negara-negara antarabangsa. Okey. So ada 2 standard yang terpakai lah. Jadi bila begitu keadaannya, maka
JAKIM di sini memainkan peranan untuk memastikan standard kita sentiasa berada pada landasan yang betul dan sentiasa mendapat reputasi yang baik. Dan setakat hari ini berdasarkan kepada analisis yang dibuat oleh Dinas Standard yang berasal daripada Amerika Syarikat melalui laporan State of the Global Islamic Economy SGIE tahun 2023, kita berada pada ranking yang pertama daripada 81 buah negara. Suatu yang amat menakjubkan. Dan apa yang menarik, rekod ini adalah 10 tahun berturut-turut. Jadi bila begitu keadaannya, cumanya ranking ini bukan hanya sekadar halal lah, ia juga berkaitan dengan Islamic Finance. Kita berada pada tahap yang terbaik, amat baik di peringkat antarabangsa. Ini reputasi kita. Jadi bila begitu keadaannya, maka kita sebagai badan persijilan, kita kena mempertahankan rekod ini dengan mengekalkan tahap integriti yang tinggi, tahap kepatuhan standard yang tinggi, dan benda ni penting supaya keyakinan masyarakat global terhadap persijilan halal Malaysia terus dihormati. Ringkasnya, apabila kita bicara tentang persijilan halal Malaysia, once kita dapat sijil halal Malaysia, kita boleh pasarkan produk kita seluruh dunia, diterima dengan mudah. Sebab itu kita sedang berusaha memastikan supaya kita berada di tempat yang sepatutnya dengan menjadikan Malaysia sebagai hub industri halal. Dan kalau saya pergi ke luar negara juga, bila sebut soal halal, mereka lebih rujuk kepada halal Malaysia itu. Logo juga, logo halal Malaysia juga lebih dikenali sebenarnya di peringkat antarabangsa. Dalam konteks ini juga, kerana logo halal Malaysia itu juga dilihat dan dikenali di peringkat antarabangsa, saya tertanya-tanya tentang keperluan untuk membenarkan suatu permohonan bagi mendapatkan label halal, persijilan halal ini. Adakah ianya hanya termaktub kepada syarikat-syarikat tempatan saja, ataupun syarikat antarabangsa juga yang masuk ke Malaysia ataupun di antarabangsa yang mahu label dan juga persijilan halal daripada JAKIM ini boleh mengguna pakai? Okey, berkaitan tentang persijilan halal Malaysia, kita kena faham di sana ada dua pihak berkuasa berwibawa yang diperuntukkan oleh Akta Perihal Dagang, iaitu disebut sebagai pihak berkuasa berwibawa. Pertama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan yang kedua adalah Jabatan Agama Islam Negeri ataupun Majlis Agama Islam Negeri. Ini dua pihak berkuasa berwibawa. Jadi dalam keputusan Majlis Raja, bila mana ada dua pihak berkuasa berwibawa ini, maka di pihak Main Jain ini dia memberikan fokus kepada industri di peringkat domestik, manakala di pihak JAKIM kita memberikan fokus kepada persijilan halal di peringkat untuk permis berangkai, seperti risau berangkai, dan kemudian yang satu lagi adalah di peringkat global. So bila bercakap di peringkat global ini, kita kena faham bahawa persijilan halal Malaysia sekarang ini pendekatan kita adalah kita memberikan ruang kepada industri peringkat antarabangsa untuk memohon persijilan halal Malaysia melalui pihak yang kedua, iaitu ada wakil di Malaysia memohon kepada kita. Ini amalan yang berlaku sekarang. Tetapi untuk kehadapan ini, kita melihat ada keperluan di peringkat antarabangsa ini untuk mereka memohon persijilan halal Malaysia itu terus kepada kita secara terus. Maknanya tidak perlu kepada pihak yang ketiga. Dia boleh terus kepada kita, dan insya-Allah buat masa ini kami sedang merancang untuk menyiapkan dari segi prasarana infrastruktur dia bagi memastikan perjalanan permohonan persijilan halal di peringkat antarabangsa berjalan dengan lancar, dan kita target dalam bulan 3 ini insya-Allah kita akan mula bergerak di peringkat antarabangsa untuk menerima permohonan secara terus. Jadi bila mana dia mendapat permohonan secara terus, maknanya dia tak perlu lagi kepada pihak yang ketiga, boleh terus mohon pada kita, dan kita akan proses dan akan melalui proses analisis ramuan, kita akan audit lapangan, dan kemudian bila ada audit ni mesti ada kadang-kadang ada NCR, so dia kena jawab lah. Dan bila selesai proses itu, maka kalau panel mengesahkan untuk layak mereka dipersijilakan halal, maka mereka akan dapat logo halal Malaysia lah. Baik, kita nak membetulkan dan juga mendapatkan pemahaman, kerana orang awam beranggapan apabila mahu mohon persijilan halal itu ia sering bercakap soal prosedur yang sukar, payah, semua perkara hendak dilihat. Mungkin boleh memberikan justifikasi keperluan-keperluan untuk melihat setiap struktur-struktur yang diperlukan bagi memastikan supaya mereka ini mendapat halal itu tentang kualiti yang dibawa itu benar-benar halal dan thayyiban. Ini yang perlu disedari oleh masyarakat industri dan pengguna. Sebagaimana kita katakan tadi, kita berada pada tahap yang amat tinggi sekarang, 10 tahun berturut-turut pada ranking yang pertama dunia daripada 81 buah negara. Kenapa? Sebab kita ada kualiti. Kualiti kita adalah apabila kita benar-benar mematuhi standard halal yang kita bangunkan, dan kita benar-benar membuktikan ketelusan, integriti semasa dalam persijilan halal. Jadi, dan yang ketiganya,
menariknya standard halal Malaysia ni, dia bukan hanya menekankan aspek halal tetapi juga menekankan aspek thayyibah. Jadi kalau sebut tentang halal, dia biasanya berkaitan tentang hukum syarak lah. Betul. Dan bila mana kita pergi pada thayyibah, dia akan pergi kepada halal assurance system, internal halal internal halal control system, kan. Jadi bila kita sebut tentang halal assurance system, kat situ nanti ada HACCP-nya, ada JMP-nya, kan. Jadi bila mana disebut thayyibah itu, dia memenuhi keperluan manusia secara universal, iaitu maknanya bila mana disebut halal je, pasti terjamin bersihnya, terjamin sucinya, terjamin keselamatannya, dan dari segi kesihatan. Kan? So maksudnya apabila mereka menggunakan produk yang mendapat sejarah halal Malaysia, bukan sahaja mereka menepati hukum syarak, tetapi dia menepati keperluan insani sebagai seorang manusia secara global. Kan? Jadi kalau hukum syarak tu mungkin orang Islam lebih peka terhadap benda itu, yang lebih memerlukan keterjaminan segi hukum syarak. Tetapi untuk masyarakat universal, dia bukan hanya sekadar tentang dari sudut hukum syarak, tetapi dari sudut keterjaminan, kesihatan, keselamatan, kebersihan, kesucian. Yang mana kalau kita makan produk halal, dia adalah suatu produk yang dijamin keselamatan. Barangkali itu merupakan salah satu elemen penting yang menyebabkan antara Malaysia sebagai pelopor utama dalam bidang ini. Dan bercakap tentang perkara ini juga, saya melihat bagaimana salah satu kenyataan pernah dikeluarkan oleh kepimpinan pada Oktober 2023. Ini terkait rapat tentang prosedur permohonan dan juga pembaruan sijil. Halal yang diminta untuk dipermudahkan dengan keputusan wajib diberikan sekarang ini dalam tempoh daripada 51 hari kepada 30 hari. Saya nak tahu berkaitan status tentang perkara ini, memandangkan ia terkait tentang pengurusan sumber tenaga di pihak JAKIM juga, kerana apabila ia semakin meningkat, saya pasti permintaan juga akan meningkat. Dengan tempoh masa yang diberikan ini, bagaimana pengurusan itu dilakukan ketika ini? Baik. Terima kasih. Satu soalan yang menarik. Kan? Sebagaimana yang diumumkannya oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dalam sidang bajet baru-baru ini, pada tahun lepas, dia meletakkan sasaran pada tahun 2024 ini, persijilan halal Malaysia akan diuruskan dalam tempoh 30 hari. Betul. So bila begitu keadaannya, maka bermula seawal tahun 2023, kita telah melaksanakan suatu program yang disebut sebagai Business Process Engineering, BPR, di mana dalam BPR ini kita telah berjaya melahirkan inisiatif segera persijilan halal Malaysia 2.0. So berdasarkan inisiatif segera persijilan halal ini, ada 14 inisiatif yang kita ambil dari sudut bagaimana kita melihat kembali SOP kita dalam persijilan halal ini, dan akhirnya kita dalam laporan yang dikeluarkan dalam program ini pada bulan Oktober, kita dah berjaya sampai ke tahap 30 hari. 30 hari. So daripada 3 bulan tu kita dah pendekkan menjadi sebulan. Sebulan tu maksudnya hari bekerja lah. Jadi bila begitu keadaannya, proses ini sebenarnya memberikan impak yang besar kepada pencapaian kita pada tahun 2023. Di mana inisiatif segera persijilan halal yang kita perkenalkan itu telah pun kita telah berjaya mengurus 15,605 permohonan untuk tahun 2023. Yang melibatkan 132,106 produk. Itu produk tak masuk ingredient lagi. Kalau ingredient mungkin ratus-ratus ribu lagi, mungkin sampai tahap juta yang kita analisis untuk memastikan 132,106 produk ini menepati piawai persijilan halal Malaysia. Ini yang kita lakukan. Dan ia telah pun bila mana kita lihat kita telah berjaya meningkatkan permohonan persijilan halal pada tahun 2023 sebanyak 4% berbanding tahun 2022. Dan yang lebih menarik lagi, hasil pada inisiatif kita ini sebenarnya telah pun berjaya meningkatkan permohonan di kalangan usahawan Bumi Putra. Sebelum tu kita kalah dengan non-bumi lah. Non-bumi sentiasa di hadapan, kan? Sebab mereka ni adalah masyarakat industri. Tetapi yang menariknya tahun 2023 atas inisiatif yang dibuat oleh kerajaan, kita telah berjaya meningkatkan permohonan daripada usahawan Bumi Putra sebanyak 5.36%. Itu satu angka yang amat menarik, kan? Dan dengan itu kerajaan dapat mengutip hasil sebanyak 11 juta pada tahun 2023 untuk persijilan halal. Jadi ini menunjukkan bagaimana tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dan khususnya JAKIM telah memberikan impak yang besar. Dan apatah lagi kalau kita masih ingat pada bulan Oktober, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah menggagaskan kepada kita supaya dilaksanakan program Halal on Track bersama dengan komuniti usahawan. Dan bila mana kita melaksanakan Halal on Track pada bulan Oktober, kita melihat suatu lonjakan permohonan
Semacam ada satu aura, mungkin aura Timbalan Perdana Menteri sendiri, kan, menggerakkan satu gelombang untuk permohonan persetujuan halal tadi meningkat. Dan kita lihat trendnya meningkat sebanyak 5% selepas daripada 15% selepas daripada program Halal on Track. Dan insya-Allah program ini juga kita akan sambung pada tahun 2024 ini untuk menggalakkan lebih ramai usaha terlibat dengan perjalanan halal. Barangkali itu adalah masanya untuk mereka memahami lebih jelas dan juga menolak semua tanggapan-tanggapan salah yang sebenarnya ini mengatakan bahawa semuanya sukar sedangkan tidak kalau ianya mematuhi prosedur yang ditetapkan. Dalam konteks ini juga saya nak bertanya berkaitan tadi ada sebut bahawasanya lebih kurang 15 standard yang dipraktiskan telah dirangka dalam konteks JAKIM ini, persijilan ini. Dan kita seringkali bercakap soal halal ini hanya berfokus makanan dan minuman. Sedangkan halal ini satu industri yang besar yang mungkin boleh kongsikan juga kepada kita segmentasi yang termaktub di bawah persijilan halal ini. Okey. Seperti mana saya katakan tadi, kita ada 9 skim dalam persijilan halal Malaysia. Kita ada makanan dan minuman, ini yang popular lah. Betul. Kita ada barang gunaan, kita ada logistik, kita ada medical device, kita ada pharmaceutical, kita ada OEM, dan kita ada rumah sembelih. Kan? Jadi itu antara skim yang kita perkenalkan dalam standard halal Malaysia ini, dan setiap skim itu ada standardnya sendiri. Betul. Kan? Jadi maknanya kita bukan amalan kita ni bukan hanya sekadar kita kata mesti patuh syariah, tetapi sana daripada syariah itu kita dah berjaya pergi kepada standard bagi setiap skim. Dan inilah yang kadang-kadang kita lihat kadang-kadang masyarakat kita menjadi agak bimbang dan gusar bila disebut tentang standard. Sebenarnya taklah susah sangat. Yang penting pertama kita kena belajar. Kita kena tahu. Sama juga macam kita ambil standard ISO, standard yang lain-lain tu. IMS biasa. IMS kan. Jadi pertama sekali dia kena belajarlah. Dia kena tahu. Dan kemudian yang kedua dia kena amalkan. Dia kena praktis. Dan yang ketiganya kena selalu amalkan. Dia bukan hanya sekadar amal sekali lepas tu dia stop tak. Dia kena jadikan dia sebagai rutin. Jadi bila mana kita dah biasa dengan standard ini, kan? Sebab dalam standard nanti di situnya ada halal assurance system, keterjaminan halal. Di situ ada kawalan dalaman dia. So bila mana benda tu selalu kita praktis, kan, maka kita akan dapat lihat bahawa sebenarnya amalan tu mudah. Amalan tu mudah, tak susah. Cuma nak memulakan tu pertamanya trauma lah dengan perkataan standard tu kan. Oh, standard susah. Barangkali tidak tahu dia tidak tahu sebenarnya. Ilmu itu tidak cukup. Kita bermusuh dengan kejahilan. Betul. Benar. Dalam konteks yang sama juga saya bicaranya berkaitan tentang memastikan supaya pergerakan itu berada dalam apa yang dirancang, dan ia bukan hanya tugas JAKIM semata-mata. Juga pasti JAKIM bergerak seiringan dengan beberapa agensi penting untuk memastikan supaya kelancaran gerak kerja itu ada. Dalam konteks ini, siapakah agensi-agensi atau badan-badan yang terlibat sekali bersama dengan JAKIM bagi memastikan supaya pengurusan itu bergerak dengan lancar dan jayanya? Betul. Pastilah kami di JAKIM ini kami mesti bekerja dengan rakan-rakan strategi kami yang sebenarnya menjadi pendukung utamalah dalam melaksanakan persijilan halal Malaysia. JAKIM ni sebenarnya dia cuma fokus kepada persijilan saja. Di sana ada pemilik undang-undang. Ibu kepada undang-undang kami adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Sebab kami menggunakan Akta Perihal Dagang di bawah Kementerian Dagangan Dalam Negeri, dan pastilah dia merupakan kata orang abang long kita lah. Betul. Ataupun bapa kita lah. Kan. Dan kemudian Jabatan Perkhidmatan Veterina, kemudian Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS, dan kemudian Halal Development Corporation yang memberikan fokus kepada pembangunan industri, pembangunan industri halal. Dan kemudian kami juga di JAKIM ni kita ada 35 rakan strategik. 35 rakan strategik ini di kalangan syarikat-syarikat yang halal yang sedia bersama-sama dengan kami untuk merangsang pertumbuhan industri halal. Dan kami juga dibantu dengan 35 penyedia latihan halal. Penyedia latihan halal. So rakan strategik dan penyedia latihan halal ini adalah berlega di seluruh Malaysia. Dan mereka bergerak dengan begitu aktif untuk merancangkan program latihan persijilan halal di Malaysia ini di peringkat domestik dan di peringkat antarabangsa. Sebab kita melihat oleh kerana standard kita adalah standard yang tertinggi, dihormati, maka ada keperluannya untuk kita memasarkan standard kita ini agar diterima pakai di seluruh antarabangsa. So bagaimana strategi untuk memastikan standard kita ini digunakan pakai di peringkat negara-negara antarabangsa ini? Pastilah ia mesti dibawa oleh figura-figura yang menguasai standard ini di kalangan penduduk tempatan. Yang kita sebut sebagai halal talent. So pembangunan halal talent ini penting
untuk memastikan ia boleh membawa agenda memasarkan standard halal Malaysia di seluruh dunia agar dipakai, agar dirujuk, agar dilaksanakan, dan apabila ia dilaksanakan di peringkat antarabangsa, pastilah referensnya untuk mendapat sijil halal kepada kembali jabatan semula kepada kembali kepada kita. Selepas ini kita nak meninjau berkaitan dengan tinjauan prospek industri halal dunia berkaitan tentang perkara ini, semuanya selepas ini dalam Ruang Bicara. Baik, kita bercakap berkaitan tentang tinjauan prospek industri halal dunia. Kalau saya boleh membawa kepada anda berkaitan tentang rekod terkini yang mana industri halal Malaysia diunjurkan berkembang kepada 500.4 bilion ringgit pada 2030 dan ia sekali langsung akan menyumbangkan sekitar 81% menjelang 2025. Ini juga menyaksikan bahawasanya trend permintaan pasaran global terus meningkat berkaitan tentang industri halal. Tidak boleh tidak, Malaysia antara yang menjadi keterhadapan perlu mengambil peluang ini dan saya kira JAKIM juga memainkan peranannya untuk memastikan supaya standard yang kita bawa ini diguna pakai di peringkat antarabangsa. Untuk kita menganalisis tentang kesedaran halal di peringkat global, bagaimana Tuan melihat trend itu ketika ini berkembang begitu pesat? Adakah permintaan itu disebabkan kerana permintaan global yang bukan hanya melihat soal halal ini tentang halal syarak semata-mata, tetapi seperti yang kita sebut, ia berkata tentang kebersihan, kemandirian, tentang makanan ataupun apa-apa produk yang berkaitan. Adakah ini menyebabkan trend itu berlaku? Saya setuju. Sebab kekuatan dalam standard kita sebagaimana saya katakan tadi, dia bukan hanya menyentuh tentang aspek halal, tetapi dia juga menekankan aspek thayyibah. Jadi bila mana kita membawa melaksanakan sijil halal secara bersepadu ini, halal dan thayyibah, maka produk kita ini bukan hanya sekadar menepati kehendak-kehendak syarak, tetapi memenuhi kehendak-kehendak antarabangsa. Seperti mana kalau sekarang ni orang bercakap tentang ESG, kan, environment sustainable goal, kan, di mana perkara ini menjadi rujukan masyarakat antarabangsa. Adakah produk ini mendapati keperluan ESG? Kan? Jadi kalau kita lihat pada standard halal itu sendiri, sebenarnya bila mana produk itu dihasilkan dengan standard halal, dia secara tidak langsung dia melaksanakan ESG. Jadi kesannya adalah produk ini boleh dipasarkan bukan hanya sekadar di timur tetapi juga di barat. Jadi maknanya apabila mereka mendapat sijil halal Malaysia, mereka boleh memasarkan produk mereka seantero dunia. Uniknya, bila mana sijil halal ini diguna pakai oleh mereka, semua negara-negara dunia menerima produk ini untuk masuk ke negara mereka dan boleh dipasarkan. Ini adalah kekuatan kepada persijilan kita. Jadi sebab itulah masyarakat antarabangsa begitu berminat untuk mendapatkan persijilan halal Malaysia. Ini yang berlaku di peringkat antarabangsa. So trend ini kita lihat pada masa ini dia tak nampak penurunannya. Tetapi apa yang berlaku adalah meningkat. Kalau dulu kita lihat kita bermula dengan Olimpik di Jepun, kita melihat di sana ada peningkatan permohonan sijil halal daripada negara Jepun, Korea dan China. Dan kemudian kita juga melihat peningkatan daripada negara-negara Eropah. Dan lately kita melihat trend daripada negara-negara Afrika. So kita dapat lihat bagaimana permohonan sijil halal ni dah merebak ke seluruh dunia. Kan? Jadi bagaimana kita nak menyantuni masyarakat di negara Afrika, berapa banyak negara? Kan? Di Eropah berapa banyak negara? Pasaran cukup besar. Kan? Jadi bila begitu keadaannya, kekuatan yang ada pada persijilan halal Malaysia ni kita perlu rasa syukuri dan kita kena pertahankan, dan yang penting adalah bagaimana strategi kita untuk menyantuni mereka. Sebenarnya kami di JAKIM amat menghargailah sokongan masyarakat antarabangsa dan keyakinan mereka terhadap kita untuk membantu mereka dalam melaksanakan persijilan halal. Sebab itulah banyak negara yang sedang approach kami untuk berunding agar kita boleh melaksanakan memorandum untuk kita bekerjasama antara Malaysia dengan negara-negara. Ini yang saya akan bercakap selepas ini berkaitan tentang bagaimana kolaborasi antarabangsa yang dilakukan peringkat JAKIM kerana kita nak memacu keperluan dan juga permintaan di pasaran global ini. Walau bagaimanapun buat anda yang mempunyai sebarang persoalan, saya buka persoalan kepada anda. Anda boleh hubungi kami terus menerusi talian kami di 03269799
03-297-9768. Saya ulang sekali lagi, 03-2697-9768. Saya buka peluang ini untuk anda bertanyakan soalan-soalan yang saya kira boleh dijawab terus oleh Tuan, khususnya dalam konteks bagaimana keperluan untuk industri halal ini. Kolaborasi ini satu perkara yang sangat penting apabila kita bercakap soal international, global, antarabangsa, dan kita tidak boleh bergerak sendiri. Dan dengan permintaan seperti disebut tadi, JAKIM harus memacu strategi yang mampan, berkesan dan memenuhi dan memahami keperluan daripada antarabangsa. Kolaborasi setakat ini, di manakah gerak kerja kita? Buat masa ini sehingga hari inilah, awal tahun 2024 ni, kita telah berjaya bekerjasama dengan peringkat antarabangsa di 48 buah negara. Di mana dalam 48 buah negara ini kita berjaya memberikan pengiktirafan kepada 86 buah badan persijilan halal di peringkat global. 86 di 48 buah negara. Kan bagaimana pengaruh kita begitu besar di peringkat global. Maka mereka inilah mata rantai kita untuk mereka melaksanakan persijilan halal Malaysia di negara masing-masing. Dan bila mana kita mengiktiraf 86 badan persijilan halal di peringkat antarabangsa ini, impaknya adalah dia bukan hanya sekadar menggunakan persijilan halal Malaysia, kita iktiraf mereka boleh memasarkan produk, tetapi yang lebih menariknya adalah badan-badan persijilan halal di peringkat antarabangsa ini juga membantu komuniti Muslim yang berada di negara mereka dari sudut pembangunan. Jadi maknanya di situ kita nampak ada kebersamaan kita di peringkat antarabangsa untuk memastikan komuniti Muslim di peringkat antarabangsa merasai impak daripada pelaksanaan persijilan halal Malaysia di negara-negara mereka. Okey, untuk berhadapan dengan masyarakat global ini, saya percaya bukan satu tugas yang mudah. Apatah lagi apabila kita menggunakan satu logo halal dengan tulisannya itu barangkali bagi negara-negara yang mempunyai sentimen kepada negara Islam agak kurang. Cabaran ini amat penting untuk kita hadapi dengan sangat sopan santun dan memastikan mereka memahami dengan lebih jelas. Untuk berdepan dengan cabaran ini, bagaimana strategi yang dimainkan peringkat JAKIM? Okey, di peringkat antarabangsa ni, kerajaan telah memperkenalkan satu pendekatan yang disebut sebagai halal diplomasi. Dan halal diplomasi ini sekarang ini dimainkan peranan dengan amat aktif oleh Kementerian Luar Negara. Dan kami JAKIM sebagai badan persijilan tak boleh bergerak sendiri untuk berada di negara-negara antarabangsa ini. Pastilah kita akan bersama dengan malawakil Malaysia yang ada di seantero dunia ini untuk memastikan isu-isu ini dapat diselesaikan. Kita tidak nafikan ada beberapa tempat yang agak kritikal dengan logo halal Malaysia. Malah kadang-kadang dibuat dasar negara mereka tak boleh dalam produk tadi ada tulisan Arab. Tulisan Arab pun tak boleh, halal pun tak boleh, tulisan Arab pun tak boleh. Jadi hal-hal yang bersifat diplomatik ini, maka kita bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri melalui malawakil-malawakil yang ada, bagaimana untuk mereka berunding dengan negara-negara ini agar produk-produk ini dapat dipasarkan di negara berkenaan. Dan waktu yang sama kita tak nafikan peranan MITI, Matrik, ini juga amat penting yang mengurus hal-hal perdagangan di peringkat antarabangsa, dan kami amat rapat dengan mereka ini bekerja untuk menyelesaikan isu-isu ini. Jadi bila mana kita berdepan dengan isu-isu ini, di sana perlunya ada tolak ansur. Contohnya produk tu memang halal, tapi negara tu tak boleh menerima logo halal. Betul. Ada. Jadi apa yang kita buat, biasanya pihak industri akan memohon kepada kita lah pengecualian untuk menggunakan logo halal. Dan kita sebagai rakan yang berjiwa besar, kita kata tak apa kalau you tak nak guna logo halal pun tak apa, tapi yang penting produk ni halal. Ada kualiti yang tersendiri, ada standard yang tersendiri. Jadi bila begitu keadaannya, peringkat negara yang nak menerima produk kita tadi tu, mereka pun okeylah, kan? Yang penting produk kita dapat masuk, dan industri dapat menjual. Saya sangat tertarik dengan strategi yang digunakan kerana ini merupakan satu isu global yang sukar untuk ditangani kalau kita tidak berhati-hati. Tetapi JAKIM melaksanakan strategi itu dengan baik. Dan kita nak bersama dengan Ridwan sebenarnya dari Pulau Pinang untuk bertanyakan soalan. Kalau boleh silakan Ridwan. Assalamualaikum Ridwan. Boleh tanyakan soalan terus kepada Tuan? Ya, Assalamualaikum Tuan Moderator dan ahli panel. Ini saya Pak Ridwan nak ingin bertanya soalan lah. Ini mengenai industri halal yang dapat luar negara yang kita import, kita masih meragui. Bolehlah Ustaz ulat dalam ini ya. Yang kedua ni lagi satu yang kedua, Islam homofobia menyebabkan sekatan produk halal di India. Ini minta Ustaz ulah dalam ni ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Ridwan. Dua persoalan baik. Saya kira saya pun juga sebenarnya nak bercakap tentang perkara ini. Tetapi pemanggil kita sudah pun bertanya untuk menyantuni dua perkara ini. Saya kira pernah juga kita berhadapan dengan krisis seperti ini. Strategi yang dimainkan oleh JAKIM bagaimana? Baik, sebagaimana saya katakan tadi, di peringkat global ini memanglah kita tak boleh bersendirian. Kalau kita bicara tentang daging sebagai contoh, maka kita akan bersama dengan DVS untuk memastikan kehalalan daging yang akan diimport
yang akan diekspor ke Malaysia ini benar-benar keterjaminan halalnya. Dan begitu juga dengan Makis memainkan peranan ini. Cumanya kadang-kadang kita digemparkanlah dengan laporan-laporan daging yang tidak halal, kan, daging yang halal bercampur dengan daging yang tidak halal, kan. Dan bila mana kita siasat, kita semak, kadang-kadang ini adalah aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang. Kalau mereka itu mematuhi undang-undang, benda ni tak akan berlaku sebab dalam peraturan kita memang amat jelas. Kan? Tetapi di sinilah kita bekerjasama dengan pihak berkuasa, bagaimana kita nak mengatasi produk-produk yang meragukan ini daripada masuk ke Malaysia. Begitu juga dengan isu produk-produk yang sama jenama. Contoh macam Ajinomoto, kan. Kita ambil contoh lah sikit. Dia Ajinomoto ni syarikat Malaysia, syarikat yang tertua di Malaysia memegang persijilan halal Malaysia. Hebat dia. Kan, daripada Kuala Lumpur berhijrah ke Bandar Instead, kilang dia, kan. Dan makin besar. Kan. Cumanya kadang-kadang kita dapati ada pengimport ni yang dia mengambil produk tadi daripada luar negara secara terus. Hanya import daripada Jepun sebagai contoh. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Masuk ke Malaysia lah. Jadi bila begitu keadaannya, di sini timbul keraguan. Sama ada produk itu halal ataupun tidak. Coklat juga banyak isu kadang-kadang. Daripada negara-negara yang tak melaksanakan persijilan halal, tapi produk itu dibawa masuk ke Malaysia tapi atas jenama yang sama. Jadi di sinilah peranan JAKIM bersama dengan pihak-pihak berkuasa tadi, pihak berkuasa di Malaysia. Kita telah membangunkan MyHack yang disebut sebagai Pusat Analisis Halal Malaysia. Jadi Pusat Analisis Halal Malaysia inilah nanti yang akan mengesahkan kalau sekiranya kita mendapat aduan-aduan daripada pengguna berkenaan dengan keraguan kepada produk tadi, maka kita akan merujuk kepada MyHack untuk dianalisis. Dan cantiknya analisis MyHack ini, dia di sana ada analisis di peringkat sains dan analisis di peringkat syarak. Itu yang membezakan makmal kita dengan makmal-makmal yang lain. Maksudnya bila sampel sampai ke MyHack, maka dia akan dianalisis mengikut standard sains, kan, dengan saya fikir alat-alatnya pun masya-Allah amat canggih dan amat moden. Dan selepas kita dapat daripada analisis sains ini, kita buat pula analisis segi syariah. Kan? So bila begitu keadaannya, baru lengkap analisis yang dibuat oleh MyHack. Itu dalam konteks mungkin barat jenama yang sama, tetapi kerana ianya dibuat di negara berasingan, ia akan menjadi persoalan dan boleh diselesaikan dengan perkara ini. Dalam konteks kerana disebut tadi di peringkat antarabangsa, lantikan pihak ketiga digunakan. Bagaimana untuk memastikan supaya pihak ketiga ini juga mematuhi keperluan dan juga peraturan-peraturan yang diletakkan di bawah protokol ini, dalam masa yang sama juga penguasaan sekiranya pelanggaran dilakukan di peringkat antarabangsa ini, bagaimana? Untuk di peringkat antarabangsa ni, biasanya kalau kita boleh ambil tindakan pun dalam konteks salah guna logo lah. Kita telah mendaftarkan logo kita dengan MyIPO, di mana Perbadanan Intelek ni, Harta Intelek ni, kita dah daftarkan. So saya fikir di semua negara lah yang kami pasarkan produk tadi tu. Jadi bila begitu keadaannya, sekiranya ada penggunaan salah logo, maknanya logo kita itu digunakan pada produk yang tidak dipersijikan halal, maka kita boleh mengambil tindakan di peringkat antarabangsa. Cumanya di peringkat domestik ini, kita berperanan untuk bekerjasama dengan dengan KPDN untuk mengambil tindakan undang-undang, dan saya nak bagi tahu dia punya penalti dia amat besar. Kalau kesalahan individu 100,000 plus lah. Kalau industri 200,000 ke atas. Jadi memang besar. Jadi saya fikir kalau mereka berani melanggar dan membawa produk-produk yang tak jelas ataupun mengeluarkan produk yang tak jelas kehalalannya ini, kan, tetapi dia klaim sebagai halal, maknanya dia memang berani nak bayar compound lah. Dan kita harapkan tidak berlaku seperti itu kerana soal kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks lain juga, soal logo halal ini di Malaysia, penggunaan logo halal adakah hanya boleh diterima pakai logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM semata-mata, ataupun ada logo-logo halal di peringkat serantau yang boleh digunakan pakai di negara ini? Sebagaimana saya katakan tadi, kita ada 98 badan persijilan halal yang diiktiraf di 48 buah negara.
86 ke 98, 86 bandar persijilan di luar negara, di 48 buah negara. So semua logo-logo halal ini yang digunakan oleh badan persijilan halal ini diterima pakai untuk dipasarkan di Malaysia. Di dalam Malaysia. Di dalam Malaysia. Okey, baik, ini jelas tentang perkara ini. Saya kira satu perkara yang harus untuk difahami kerana kadang-kadang juga wujud kecelaruan berkaitan tentang perkara ini. Dalam konteks lain juga bercakap soal prospek industri halal dunia, kita perlu mencari apakah inovasi-inovasi terbaru bagi memastikan supaya apa yang kita tawarkan itu bertepatan dengan keperluan di peringkat antarabangsa. Dalam konteks inovasi industri halal, apakah barangkali inovasi-inovasi baru yang mungkin diguna pakai di peringkat JAKIM sendiri untuk memenuhi keperluan ini? Sebelum saya jawab inovasi ini, tadi soalan yang kedua belum jawab. Islamofobia. Ya, Okey. Islamofobia. Suka saya maklumkan bahawa benda ini memang kita sedang tangani sekali sekarang ini, dan sekarang ini kita bekerjasama seperti saya katakan tadi, bekerjasama dengan Madrid dengan MITI untuk menyelesaikan isu yang di India tu. Jadi mudah-mudahan apa inisiatif yang diambil oleh Madrid dengan MITI itu dapat membantu kita lah. Cuma setakat hari ini apa yang saya katakan tadi, kalau logo halal tadi menjadi halangan untuk produk tadi untuk dipasarkan ke negara berkenaan, maka kita benarkan. Tetapi ini base kepada permohonan. Kita tak letak secara dasar secara terbuka sebab kita penting sebenarnya meletakkan logo halal pada produk untuk kemudahan pengguna. Betul. Kan, jadi kalau industri sewenang-wenangnya tidak mahu meletakkan, saya fikir itu satu kerugian kepada standard kita, jenama kita, negara kita, nama baik negara kita. Jadi sebab itulah mereka mesti meletakkan logo halal. Tetapi sekiranya ada keperluan di peringkat negara tadi dari segi peraturan-peraturan perdagangan, maka kita akan berikan kekecualian atas permohonan. Baik, soal inovasi tadi. Berkaitan dengan inovasi tadi, dalam kita nak mendekati masyarakat global dan masyarakat industri halal di peringkat global ini, antara inovasi-inovasi yang kita laksanakan adalah yang sebagaimana saya katakan tadi, kita mulakan dengan memorandum kerjasama MOC. Nah, kenapa MOC ini penting? Sebab kita kadang-kadang kita ada masalah dari sudut perbezaan mazhab. Betul. Kan, kita dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni ada Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Negara kita negara Syafi'i. Betul. Kan? Jadi kadang-kadang di sana ada sedikit perbezaan pendapat tentang fatwa oleh kerana berbezanya mazhab. Ataupun kadang-kadang fatwa itu sendiri berbeza. Contohnya seperti zero alkohol. Di setengah-setengah negara zero alkohol dibenarkan. Kan? Tapi dalam fatwa negara kita, walaupun zero alkohol tidak dibenarkan kerana tujuannya adalah untuk buat arak. Kan? Malah tagline dia pun dia kata everybody can drink. Jadi maknanya memang tujuan itu memang tujuan untuk mengekalkan arak. Cumanya oleh kerana kalau minum ada arak, ada alkohol yang tidak mabuk, maka dia hilangkan alkohol tadi. Tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk buat arak. Jadi sebab itulah di negara kita kekal untuk mengharamkan zero alkohol. Jadi apabila ada isu-isu yang seperti ini, maka dia akan memberikan sedikit masalah dalam kita nak memberikan persijilan halal. Sebab apa? Perbezaan fatwa, perbezaan mazhab tadi. Maka dengan adanya MOC ini, maka di sinilah nanti ada mutual understanding antara dua negara. Dan ini akan lebih melancarkan dari sudut persijilan dan kemudian bagaimana kita nak menerima produk dia masuk ke negara kita dan produk kita masuk ke negara dia. Kan? Jadi ini merupakan salah satu inovasi kreatif yang kita sedang perkenalkan dan kita nampak bila mana kita dah memulakan dengan Indonesia dan kemudian yang terbaru dengan Arab Saudi, kita nampak dia punya prospek itu very positif. Negara-negara juga datang kepada kita untuk kita menandatangani MOC. Baik, saya kira satu inovasi yang sangat penting dan berjaya untuk dilaksanakan, boleh saya katakan tahniah kepada mereka kerana mereka terhadapan memikirkan apakah keperluan-keperluan semasa yang diminta oleh pasaran global. Selepas ini kita bercakap soal masa depan industri halal bagi negara kita dan juga prospek hub halal dunia. Semuanya selepas ini. Baik, industri halal negara tidak boleh untuk kita tinggalkan tepi kerana melihat kepada potensi yang dibangunkan ini, maka Malaysia harus bergerak seiringan dengan menyantuni masa depan industri halal ini. Di awal ini juga berkata tentang soal masa depan industri halal, Tuan, dalam konteks ini saya nak bercakap tentang strategi yang dibangunkan khususnya di peringkat JAKIM sendiri supaya kita ini mengikuti keperluan teknologi semasa, revolusi teknologi semasa yang barangkali diguna pakai dalam urusan prosedur-prosedur untuk menganalisis ataupun barangkali untuk mendapatkan persijilan itu. Tentang perkara ini, bagaimana yang harus dilihat sebagai satu perkara yang amat penting di peringkat JAKIM? JAKIM amat menyedari di era
artificial intelligence ini, kan, di era IR4, kan, kita tidak boleh meminggirkan dan mengesampingkan teknologi. Betul. Sebab itulah kita sebenarnya telah memulakan proses persejalan halal ini dengan menggunakan teknologi seawal tahun 2000. Kita telah memulakan permohonan secara online. Tetapi sehingga kini kita masih lagi hybrid. Ada online dan ada manual, ada fizikal. Tetapi kehadapan ini sebenarnya kita sedang membangunkan suatu sistem di mana kita akan fully digital. Dan menariknya di sana nanti juga ada penglibatan AI, kan, untuk membantu kita memproses permohonan persediaan halal. Antara critical point dalam permohonan persediaan halal adalah di pihak kami adalah untuk menganalisis ramuan. Bayangkan dalam permohonan hotel, dia ada beratus menu, betul, yang perlu kita semak, dan dia ada beribu ingredient, kadang-kadang sampai 5,000, 10,000 ingredient yang terpaksa kita semak one by one, kan. Jadi setakat hari ini ia menggunakan manusia untuk menyemak sama ada ingredient itu pertamanya ada sedia halal ataupun ada produk spek. Kadang-kadang dia tak ada sedia halal tapi dia ada produk spek. Produk spek ni biasanya kalau macam benda-benda yang tak perlu dibersihkan macam cili kering, kan, itu kita perlu produk spek lah, dia beli daripada mana dan sebagainya. Baik, jadi bila begitu keadaannya, kalau kita menggunakan hemat manusia boleh, tapi kita kena tenaga yang ramai. Betul. Kan? Apatah lagi dengan prosedur sekarang ini. Yes, kita nak 30 hari dan ada cadangan disingkatkan lagi daripada 30 hari, kan. Jadi dengan penggunaan artificial intelligence pasti dia akan boleh membantu kita. Maknanya pihak industri pun lebih mudah, kan, sebab bila mana disebut tentang sijil halal, kita ada 86 badan persediaan halal, ada 86 logo yang kita iktiraf. So bila mana guna AI boleh bantu kita untuk check one by one sama ada benda ni menepati ada sijil halal atau tidak. So bila mana isu ingredient telah selesai, begitu juga pergi kepada proses audit, kan. Proses audit ni sekarang pun kita dah amalkan remote audit, maknanya kita buat secara jarak jauh, tetapi bagi industri skala kecil. Contohnya macam industri yang ada dekat petrol pump, kan, kan ada usahawan-usahawan kecil kita tu, itu kecil, so kita boleh guna remote audit, tapi untuk yang besar tak boleh lah. Itu yang kita gunakan. Jadi untuk kehadapan ini, maknanya kalau kita ada teknologi, so sebelum pergi tu kita dah boleh buat audit awalan. Kita nak tengok amalan khas bagaimana, kita nak tengok internal halal control system dia macam mana, kan, so kita boleh buat audit awalan. So bila mana kita pergi dengan fizikal nanti untuk confirm, so ini boleh memendekkan, kan. Jadi ini antara benda-benda yang kita akan sentuh dalam sistem yang kita sedang bangunkan sekarang, dan saya yakin sekiranya sistem ini berjaya sepenuhnya dilaksanakan, bukan 23 hari, mungkin 15 hari selesai. Kan? Tetapi maksudnya kalau tidak ada NCR lah, kalau tak ada NCR, kalau benar-benar mereka mematuhi amalan standard, insya-Allah boleh. Ini menarik minat saya juga apabila melihat bagaimana strategi kerajaan juga sedang memacu industri kecerdasan buatan AI, dan ia juga disambut oleh JAKIM sebenarnya untuk memastikan supaya kita keterhadapan tentang perkara ini. Salah satu perkara lagi bila kita cakap soal mengglobalkan industri halal negara kita ini, khususnya di peringkat JAKIM sendiri, kita mahu supaya ada kolaborasi di peringkat serantau. Malaysia ni tertariknya kerana kita ada ASEAN yang membentuk kerjasama di negara-negara Asia Tenggara, dan kita mahukan supaya setiap negara-negara anggota kita ini juga berada dalam pemahaman yang sama dalam industri halal dan juga persijilan ini. Untuk itu, strategi untuk kita memastikan supaya Malaysia antara yang jadi pemacu kepada negara-negara ASEAN ini, bagaimana kolaborasi itu harus dimulakan, dan barangkali juga adakah ini merupakan salah satu prospek yang sedang dilihat oleh JAKIM sendiri? Baik, sebelum kita pergi kepada negara ASEAN yang lebih besar, sebenarnya kita telah memulakan di peringkat negara MABIM. MABIM ni merujuk pada Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. So 4 negara ini telah bersetuju dan bersepakat untuk kita buat MOU berkaitan dengan persijilan halal. Kan? Jadi ini merupakan satu langkah yang baik. Sebagai contoh, sebab 4 negara ini merupakan yang kita boleh katakan Muslim majority lah, kecuali Singapura, di mana persijilan halal Malaysia diguna pakai di negara-negara ini tadi. Jadi bila mana di peringkat MABIM sini kita telah berjaya perkasa, kan, dan dalam waktu yang sama sebagaimana yang dilaporkan oleh Perdana Menteri, lawatan-lawatan beliau ke Filipina, ke Vietnam, ke Laos, mereka begitu mengharapkan JAKIM dapat membantu dalam aspek capacity building. Bagaimana nak set up
ekosistem perzilan halal di negara-negara mereka. Kan? Jadi bila begitu keadaannya, benda ini sedang diatur oleh JAKIM, bagaimana kita nak bantu Vietnam, bagaimana kita nak bantu Laos, bagaimana kita bantu Filipina, dan dalam yang sama juga Kementerian Luar Negeri melalui program MTCP, Malaysia MTCP, Malaysia Technical Capacity Building, kita bekerjasama untuk membantu negara-negara ini tadi untuk bangunkan capacity building di negara mereka. Dan dalam yang sama juga di peringkat global, Islamic Development Bank telah bertemu dengan kami untuk meminta Malaysia juga membantu mereka bagaimana nak bangunkan 51 buah negara OIC di seluruh dunia. Rujukannya adalah Malaysia, bantuannya daripada Malaysia. So banyak kerja yang JAKIM kena buat di peringkat domestik dan di peringkat antarabangsa. So kita kena atur kerja kita dengan sebaik mungkin bagi memenuhi keperluan negara antarabangsa ini, dan kita tak boleh kecewakan. Prospek itu terlalu besar, saya kira, dan kapasiti juga kita harus memenuhi prospek tersebut. Ia terkait soal sumber tenaga, ia terkait juga soal latihan yang diberikan, keterhadapan ini. Bagaimana kita mahu memangkankan supaya sumber tenaga kita benar-benar mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa yang saya kira sedang berkembang terlalu besar. Apa yang kita lakukan sekarang adalah kita memperkenalkan penyedia latihan halal, PLH. Kita mengiktiraf beberapa universiti, politeknik untuk menawarkan program-program halal. Dan di sinilah halal talent dibangunkan, digilap. Supaya apa? Supaya mereka ini bukan hanya dapat memenuhi keperluan pasaran domestik untuk membantu pelaksanaan standard halal di industri, tetapi mereka juga boleh dieksport ke luar negara. Cumanya antara cabaran kita lah, orang Malaysia ni biasanya dia cepat rindu. Kan? Jadi kita kena pastikan halal talent yang kita bangunkan ni bersedia untuk dipasarkan ke luar negara. Okey. Ini satu tugas yang besar untuk dilakukan juga. Dalam konteks lain juga kita nak memastikan supaya mereka yang sedang mengikuti kursus seperti ini, melihat prospek ini, kita tahu tentang jangkaan peluang pekerjaan itu. Kerana akhirnya kita bercakap juga tentang bagaimana ekonomi diri. Dan peluang pekerjaan ini harus dilihat sebagai satu perkara yang major untuk diteliti. Keterhadapan, jangkaan, berapa tahun lagi kita akan menyediakan lebih besar lagi peluang pekerjaan di industri ini? 5-10 tahun lagi? Sekarang sedang bergerak. Kenapa saya kata macam tu? Bila mana kita nak melaksanakan direct application ini, dalam kita punya manual perjalanan halal antarabangsa telah memaktubkan bahawa semua industri luar negara yang nak memohon perjalanan halal Malaysia mestilah melantik seorang halal eksekutif. Dan pastilah syarat yang kita berikan adalah halal eksekutif tadi mendapat latihan di Malaysia. So dalam jangka pendek, untuk mereka mendapat halal eksekutif, pastilah halal talent daripada Malaysia. Kan? Okey, ini satu perkara yang saya kira perlu dilihat oleh pemain tempatan, kerana melihat bagaimana prospek itu terlalu besar daripada sumber tenaga, pasaran dan juga dari konteks peluang pekerjaan itu, dan kita beralih bagaimana ia memberikan pelaburan secara langsung. Kerana apabila kita melakukan satu strategi ataupun permohonan, kita nak lihat juga apakah kesan kepada pulangan kepada syarikat-syarikat ini. Seringkali harus untuk kita besarkan pemahaman mereka, pelaburan yang bakal diterima kepada syarikat-syarikat yang mengambil pendirian, memilih pengiktirafan sijil halal ini, juga dalam konteks ekonomi negara kita. Apakah pulangan yang boleh kita terima sebenarnya? Pertama sekali, kalau kita sebut tentang halal ini, pelaburan kita sebagai orang Islam, kita punya amal jariah kita lah. Ini pelaburan hari akhirat. Betul. Untuk itu kita yang pasti membekalkan. Saya nak sebut ini yang awal. Kerana kita gabungan antara syariah dan juga ini tadi, kita boleh lihat. Itu yang pertama. Ini amal jariah kita. Yang kedua adalah dalam konteks ekonomi, kita lihat sebenarnya dia memberikan impak yang amat besar. Berdasarkan kepada pengalaman kami memberikan persijilan halal kepada industri kecil, kita cakap yang kecil lah, jangan cerita yang multinational. Betul. Yang untung bilion-bilion. Kan kita sebut yang kecil-kecil. Ada seorang sahabat kita ni, dia sebelum mendapat persijilan halal, dia jual telur masin. Pendapatannya sebulan sekitar 10,000. Kan selepas dia dia mendapat persijilan halal daripada kita, jualannya meningkat kepada 50,000 sebulan. You see? Kan? Seorang sahabat kita ni, dia nak makan kuih keria gula Melaka berbaris panjang. Betul. Sampai giliran dia habis sudah. Habis. Menjadikan dia marah dan dia nak buat sendiri. So apa jadi? Dia buat sendiri dan dia jual dengan kawan-kawan dia. Kata sedap kuih kau ni. Kan? Apa kata kau buka bisnes? Kuih keria gula Melaka.
So dia buat, dan kemudian ada sebuah syarikat kewangan membantu dia untuk besarkan produk industri dia, dan kemudian dapat sijil halal. Apa yang berlaku? Dia bukan hanya jual dengan kawan-kawan, tetapi hari ini dia telah menjual kuih krim Melaka dia di Singapura, di Indonesia, di Brunei. Subhanallah. Kan? Maknanya impak kepada persediaan halal Malaysia ni, dia boleh meningkatkan hasil jualan produk kita di peringkat domestik dan di peringkat antarabangsa. Kalau Mak Kiah jual kuih Melaka sebagai contoh, dia cuma jual kat tepi jalan. Betul. Tapi kalau dia dapat sijil halal, dia boleh jual dekat hotel. Dia boleh jual dekat Maidin, dia boleh jual dekat Aeon. Kan? So pasarannya lebih luas. Betul. So bila pasaran lebih luas, limpahan itu akan limpahan itu ada kan. Okey. So ini sebenarnya dia bukan hanya sekadar akan menjadikan usahawan kita lebih kaya, betul, tapi kita mengharapkan usahawan kita juga akan bayar zakat. InsyaAllah. Itu sebenarnya bagaimana circle ataupun kikarannya itu, dan ia terkait dengan bagaimana ia memberikan pulangan pelaburan akhirnya kepada mereka. Terima kasih sekali lagi atas perkongsian ini yang berusia Tuan Muhammad Zamri Muhammad Syafiq atas perkongsian soal halal Malaysia di mata dunia. Juga terima kasih kerana anda bersama dengan kami dalam mencakap soal isu industri halal negara ini. Prospek itu jelas kerana ia bukan semata-mata di Malaysia. Peringkat antarabangsa sedang menanti-nanti apakah yang akan ditawarkan oleh Malaysia, dan tawaran itu sudah ada dan bagaimana kita menyantuinya. Tetapi yang lebih menariknya bila bercakap soal persijilan halal dan juga logo halal itu sendiri di mata dunia, ia bukan sekadar terkait soal halal dan thayyibah, tetapi juga terkait soal identiti nasional yang kita bawa di peringkat antarabangsa. Saya Dina Syamsani. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.